Satu lagi kejutan daripada Anwar Ibrahim. Baiklah, mohon Anda share video ini. Ini adalah tentang Anwar Ibrahim. Manusia bernama Anwar Ibrahim ini tak takut siapa. Dia buat apa saja yang dia rasa betul. Wah, ini luar biasa. Datuk Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah gentar dengan ancaman mana-mana pihak. Setiausaha politik kanan pejabat Presiden PKR, Datuk Romli Ishak berkata, sepanjang beliau mengenali bosnya itu, Anwar tidak takut kepada sesiapa kerana beliau sudah merasa duduk dalam neraka dunia. Tempo 11 tahun di penjara membuatkan Anwar lebih berani dan tidak tunduk kepada mana-mana pihak. Anwar Ibrahim ini, dia tak takut sesiapa. 11 tahun duduk dalam penjara, dia dah duduk dalam neraka dunia. Orang yang dah duduk 11 tahun dalam penjara, bila dia keluar, tuan-tuan nak pi cabar dia tak peduli, dia tak takut siapa, kata beliau. Manusia macam ini, dia tak takut siapa dah. Dia dah melalui neraka dunia yang paling teruk. Sebab itu dia kata, hangpa nak fitnah lah. Nak kata apa, katalah. Aku dah lalu lagi teruk daripada itu, katanya dalam satu klip video ceramah dimuat naik di dalam TikTok. Romli berkata, Anwar telah melalui banyak ujian besar yang diberikan Allah sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Katanya, Perdana Menteri Perdana Menteri beruntung kerana mempunyai seorang isteri seperti Dr. Wan Azizah yang sangat setia. Hari ini, dia jadi Perdana Menteri pun, orang tak berhenti habis bercakap. Saya cakap, bos, tangkaplah bos. Saya cakap, bos, tangkaplah bos. Kutip habis semua. Dia balas, hang nak aku jadi macam Mahathir kah? Katanya lagi. Wah, di akhir kata-kata ini paling luar biasa. Yaitu Anwar balas, hang nak aku jadi macam Mahathir kah? Katanya lagi. Bermaksud, sosok Anwar Ibrahim yang ada sebagai Perdana Menteri ini adalah peribadi yang sangat penyabar. Beliau seringkali dianggap dan dituduh, difitnah, kononnya mengamalkan politik dendam. Tapi sebenarnya dia tak pernah berdendam dengan orang. Cuma orang itu yang buat salah. Takkanlah kalau dah buat rasuah, takkan tak nak disiasat. Bila siasat, sanalah semua orang, walaupun orang yang benci Anwar kata, waktu dia jadi Perdana Menteri banyak yang kena siasat. Memanglah patut siasat kalau dah ada bukti, ada laporan, takkan biarkan saja kan? Fikirlah logik akal. Anwar Ibrahim sudah nyatakan awal-awal ketika dia jadi Perdana Menteri, dia kata dia akan buat perang habis-habisan terhadap rasuah. Itu telah diisytiharkan awal-awal. Dia bukan terlibat dalam penyiasatan itu. Anwar Ibrahim sudah beritahu, biar SPRM jalankan tugas, PDRM jalankan tugas, Immigration jalankan tugas, semua penguatkuasa yang ada jalankan tugas secara bebas. Anwar Ibrahim tak mahu campur tangan. Bukan macam orang lain. Macam yang dikatakan oleh dinyatakan oleh pemimpin setiausaha politik kanan pejabat Presiden PKR ini, iaitu Datuk Romli Ishak. Dia menyatakan bahawa Anwar Ibrahim hanya jawab, hang nak aku jadi macam Mahathir kah? Itu satu clue yang luar biasa. Anwar Ibrahim hanya menjalankan tugas. Beliau tidak mahu terlibat dalam siasatan mana-mana kes. Saudara, patutkah kita membiarkan kes-kes yang tersembunyi sebelum ini, yang baru saja diketahui, dibiarkan? Takkanlah nak biarkan pula. Itu sebabnya Anwar Ibrahim tak pernah takut. Dia sudah pernah dipenjarakan, bahkan difitnah paling teruk sekali pernah diterima oleh seorang Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Tapi apa yang Anwar Ibrahim buat? Dia tidak melatah. Dia jalankan tugas seperti biasa. Bahkan dia tak pernah takut. Kata Anwar Ibrahim, menurut laporan ini, kalau mereka nak fitnah, fitnahlah. Nak kata apa, katalah. Kena aku dah lalu lagi teruk daripada itu, kata Anwar Ibrahim. Dan yang paling menarik,
Apabila setiausaha politik kanan pejabat Presiden PKR itu, yaitu Datuk Romli Ishak, berkata, hari ini dia jadi Perdana Menteri pun orang tak berhenti habis bercakap. Saya cakap bos tangkaplah bos, kutip habis semua. Anwar Ibrahim balas, hang nak aku jadi macam Mahathir kau. Apa pula komen anda? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemuda Pakatan Harapan PH anggap Perikatan Nasional pembangkang terburuk dalam sejarah. Wah, ini betul-betul satu penghinaan yang luar biasa kepada Muhyiddin khususnya, kerana beliau adalah pengerusi kepada Perikatan Nasional dan Presiden kepada Parti Bersatu. Siapa sebenarnya yang terburuk dalam gabungan Perikatan Nasional itu? Adakah Parti Bersatu, Parti PAS, Gerakan, ataupun mana-mana komponen dalam parti gabungan Perikatan Nasional itu? Atau setujukah anda dengan pendapat Pemuda Pakatan Harapan bahawa memang Perikatan Nasional adalah pembangkang terburuk dalam sejarah? Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsikan dengan anda, siapa yang ada penyakit kencing manis, gout dan tinggi darah, cepat lihat dalam beg produk yang saya kongsikan. Ada ubat kencing manis, tinggi dan gout. Saya tidak mau jual ubat, tapi saya mau kongsikan dengan anda. Ramai sudah yang membeli, mereka sembuh dan ada yang melegakan. Beli sekarang kerana harganya sekarang promosi semasa hari raya jauh lebih murah berbanding harga biasa. Jangan pula nanti semasa hari raya anda kena gout. Itu yang paling kita risau. Baiklah, kita lihat sekarang. Adakah anda setuju dengan dakwaan Pemuda Harapan, Pakatan Harapan ini bahawa Perikatan Nasional pembangkang terburuk dalam sejarah? Angkatan Muda Pakatan Harapan atau Angkatan Muda Harapan AMH hari ini menyelar sikap di label mereka sebagai hipokrit melibatkan pemimpin utama Perikatan Nasional dalam isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Ketuanya, Wu Kah Leong. Sebenarnya, Perikatan Nasional memang tidak pernah berniat untuk membincangkan soal peruntukan sejak pilihan raya umum PRU lalu, katanya. Beberapa hari lepas, katanya, pengerusi PN Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa ada asas untuk mereka menolak memorandum persefahaman ditawarkan kerajaan. Namun tambah Wu, Ketua WIP Perikatan Nasional PN Taqiyuddin Hasan, sebaliknya memberikan kenyataan berbeza apabila memberitahu pembangkang akan menghantar surat rundingan pada minggu ini. Sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta pembangkang untuk berunding seawal tahun 2023, apakah tindakan konkret yang diambil oleh PN untuk melaksanakannya? Adakah Perikatan Nasional hanya sibuk berbising-bising di dalam Dewan Rakyat, sedangkan pada masa sama tidak pernah pun menghantar surat balas untuk mengadakan rundingan peruntukan biarpun dipesan berkali-kali oleh Perdana Menteri? Maka dengan itu boleh dikatakan PN adalah pembangkang yang paling teruk, tidak bertanggungjawab dalam sejarah negara, katanya dalam kenyataan hari ini. Ia merupakan kenyataan pertama sebagai Wu sebagai AMH yang baru. Wu berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Muhyiddin yang mendakwa Perikatan Nasional PN ada sebab dan asas tersendiri untuk tidak bersetuju dengan syarat yang ditetapkan kerajaan kepada pembangkang. Muhyiddin mendakwa syarat yang ditetapkan dalam MOU berkenan adalah luar biasa dan ketat, seolah-olah terpaksa menyerahkan segala-galanya kepada kerajaan. Pada 22 Februari lalu, Anwar turut mengulangi saranannya kepada pembangkang supaya berbincang dengan timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berhubung peruntukan tersebut. Anwar berkata perbincangan sedemikian bukanlah benda baru. Malah Pakatan Harapan sendiri pernah berbincang dan menandatangani MOU dengan Ismail Sabri Yaakob semasa ahli parlimen berak itu menjadi Perdana Menteri.
Mengulas lanjut, Wu berkata PN perlu mengambil langkah proaktif seperti Pakatan Harapan semasa menjadi pembangkang dulu. Kejayaan Pakatan Harapan mendapatkan peruntukan kawasan dan menyokong usaha meluluskan rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti menunjukkan bahawa pembangkang sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang di samping berganding bahu mengusahakan langkah reformasi institusi. Pembangkang sekarang bukan saja tidak proaktif untuk berunding, malah tidak menyokong langsung usaha reformasi institusi seperti Akta Perkhidmatan Parlimen. Dia turut menggesa PN untuk menghentikan segala niat untuk menubuhkan kerajaan melalui pintu belakang. Lantaran dipercayai bahawa syarat utama MOU ialah tentang kestabilan serta kelangsungan kerajaan. Belajar untuk menghormati mandat rakyat, bantu rendahkan suhu politik dan kekalkan kestabilan politik. Semua ini bukannya susah untuk dilaksanakan. Lantaran setiap pembangkang harus menyelia dasar kerajaan pada setiap masa bukannya memainkan isu perkauman dan agama, kata beliau lagi. Adakah anda sekali lagi bersetuju dengan kenyataan daripada mereka ini bahawa Perikatan Nasional ialah pembangkang paling teruk sekali dalam sejarah? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling menarik yang kita terima. Maklumat yang paling menarik yang pernah kita dapat. Adakah dengan ini, maka beberapa orang adun di Sabah akan diheret ke muka pengadilan? Pemberi maklumat dedah resip pemindahan wang ke akaun Fairuz. Waduh, dengan bukti ini, adakah ini akan membuatkan beberapa orang adun dalam masalah besar? Pemberi maklumat dalam skandal rasuah Sabah mendedahkan resip pemindahan wang yang didakwa diberikan kepada Ketua Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Fairuz Rendan. Ahli perniagaan itu yang dikenali sebagai Albert berkongsi resip pemindahan wang RM5,000 pada Mei 2021 untuk menyegarkan ingatan pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri itu. Semalam, Fairuz menafikan mengenali Albert atau mempunyai ingatan mengenai sebarang pertemuan antara mereka. Dia juga menyatakan bahawa menerima sumbangan daripada rakan-rakan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagaimanapun, ahli perniagaan yang dikenali sebagai Albert itu menggesa Fairuz menyimak akaun public bank miliknya yang didaftarkan atas nama peribadinya. Jangan risau, rekod bank tidak hilang begitu sahaja. Resip pemindahan termasuk nombor rujukan, tarikh dan masa, jadi ia tidak sukar dicari, katanya lagi. Albert menasihatkan Fairuz supaya tidak memberikan alasan seperti Speaker Dewan Undangan Negeri Kazim Yahya yang mendakwa dia meminjam RM50,000 daripada ahli perniagaan itu selepas kehilangan dompetnya. Mengapa saya meminjamkan Kazim dengan jumlah yang besar dan tidak meminta ia dipulangkan? Dia bukan keluarga maupun kawan rapat, tambah ahli perniagaan itu. Albert berkata dia juga memberi maklum balas tentang akaun media sosial tertentu yang mencabarnya untuk menyertakan atau menyiarkan resip itu dan tidak menyebarkan fitnah terhadap Fairuz. Malaysia kini telah menghubungi Fairuz untuk mendapatkan ulasan. Penafian Fairuz dibuat selepas dia mengkritik bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya kerana mempertahankan Albert yang sebelum ini didakwa mengikut Akta Immigration tetapi dilepaskan tanpa perbicaraan atau pembebasan di NAA pada tahun 2019. Bagaimanapun, Latifah berkata dia enggan beralih dari isu sebenar. Kata Latifah, saya tidak akan bertindak balas terhadap percubaan untuk mengenepikan isu itu. Ini adalah untuk memastikan kerajaan persekutuan tidak mengabaikan bukti prima facie yang jelas tentang rasuah, katanya. Video itu dari pemberi maklumat cukup memberi penjelasan. Biarkan siasatan dijalankan secara adil, bebas dan tanpa beras sebelah, katanya. Sejak November lalu, Albert telah mengeluarkan 9 video dan sejumlah tangkap layar mesej WhatsApp yang didakwa membabitkan beberapa adun Sabah.
Dia mendakwa telah merasuah ahli politik negeri itu sebagai pertukaran untuk mendapatkan lesen cari gali mineral. Selepas temu bual kedua dengan SPRM semalam, Peguam Albert Mohd Shin menyatakan bahawa anak guamnya telah memberikan bukti yang mencukupi kepada Suruhanjaya itu. Kenyataan itu merangkumi hampir 50 muka surat. Rasuah oleh penjawat awam mesti disiasat dengan segera dan teliti. Bola kini di gelanggang SPRM katanya selepas sesi 11 jam itu. Ketua Menteri Sabah Haji Jinur menafikan dakwaan terhadapnya, menuduh Albert bekerjasama dengan individu yang mempunyai kepentingan untuk menjejaskan pentadbirannya. Albert juga dituduh menjadi sebahagian daripada kartel yang ingin memonopoli aktiviti perlombongan di Sabah melalui cara penipuan. Purple Mouse dalam ruangan komen menyatakan, dah tak dapat kontrak perlombongan mulalah meroyan, buka aib sendiri beri rasuah sana-sini. Dialah kepala rasuah untuk perniagaan dia sendiri. Seharusnya orang ini didakwa kerana memberi rasuah, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.